bahasa Arab adalah merupakan bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini sebagai dalam bahasa Arab supaya kalian dapat memikirkan. Dan bahasa Arab, subhanallah ya, wahai sahabat-sahabat semua, dia adalah merupakan bahasa yang paling indah. Bukan kita cakap dia paling indah ni sebab saya belajar bahasa Arab. Bukan juga kita cakap bahasa Arab ni indah disebabkan itu adalah bahasa Nabi kita. Tetapi sesiapa yang betul-betul mendalami bahasa Arab, yang betul-betul berenang di dalam lautan bahasa Arab, kita akan dapat merasakan begitu indahnya bahasa Arab ni, Masya Allah. Even kita kata kalau kita tengok orang yang tak faham bahasa Arab sekalipun, kalau betul-betul dia mendengar bahasa Arab itu dituturkan secara fusha, dengan penuh kelancaran, kefasihan, dengan bahasa yang asli, maka kita akan mendapati bahawa bahasa Arab ini sangat-sangat indah. Dan bahasa Arab ni sangat-sangat kaya. Kalau kita tengok bahasa Melayu, kita sekarang ni tak tahu dah edisi keempat ke, kalau Kamus Dewan Bahasa Melayu kan, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, yang cetakan terbaru pun kamus kita cuma sejilid. Tapi bayangkan bahasa Arab, itu saya ada kat depan saya ni, dia boleh sampai ke berbelas-belas jilid, 17-18 jilid kamus dia sahaja. Bayangkan betapa luasnya bahasa Arab ni. Sampaikan bahasa Arab ni, untuk satu-satu item itu pun boleh ada lebih daripada 50 nama. Bayangkan dekat muka ni, kalau kita mungkin tahu ini muka saja, tapi dalam bahasa Arab ni dia ada detail. Dekat bahagian ni apa nama ni, belah atas ni apa nama dia, dekat sini apa nama dia, dekat tengah-tengah ni apa nama dia, dekat belah-belah sini apa nama dia. Ada je celah-celah dalam muka ni, ada berpuluh nama di dalam bahasa Arab. Begitulah kayanya bahasa Arab itu. Dan oleh kerana bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat indah, Allah Azza wa Jalla telah pilih bahasa Arab ini sebagai bahasa perantaraan untuk diturunkan wahyu. Dan itu juga merupakan satu rahmat daripada Allah. Bila mana wahyu Allah itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka sebahagian maksud kalamullah itu boleh difahami menerusi bahasa. Jadi sometimes dia boleh jadi khilaf. Boleh jadi khilaf ahli bahasa. Sebab tu kadang-kadang berlaku khilaf para ulama di dalam menentukan sesuatu hukum. Banyaklah kalau kita tengok kan. Misal kata dalam bab batal wudu ataupun tidak sentuhan. Kalau kata suami tersentuh isteri, adakah membatalkan wudu ataupun tidak? Kalau kita renung, kita tengok daripada sudut bahasa Arab itu sendiri, maka kita akan merasakan, Masya Allah, betapa kita akan respect khilaf ulama dalam bab ini. Tak adalah nanti kita akan mudah untuk nak melabelkan orang. Tiba-tiba bila dia berpandangan yang berbeza, kita pun terus label dia sekian, label dia sekian. Seorang yang kata batal, kita labelkan macam ni. Seorang yang tak batal, kita kata label macam ni. Tak boleh macam tu. Tapi saya nak mengajak untuk tuan-tuan dan perempuan semua yang dirahmati oleh Allah, untuk nak memahami contoh perbahasan bahasa Arab di dalam hukum hakam. Dalam Al-Quran, bila Allah kata turunkan ayat Al-Quran, dalam suratul Ma'idah ayat 4, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, ayat tentang kewajipan berwuduk sebelum kita mendirikan salat. Tetapi bila dah sampai kepada ayat yang membatalkan aw lamastumun nisa, kalau kita tengok dalam Al-Quran tu, sebentar, belakang ni ada Quran. Saya nak tunjuk kat perempuan, tuan-tuan dan perempuan semua, aula mastumun nisa. Okay, kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah, okay, ayat ke-6. Okay, ini ayat tentang wuduk, muka surat 108. Okay, kalau kita tengok secara dekat, kenapa dia tak nampak? Okay, nampak? Dekat sini ada tulis au lamastumun nisa. Tengok, ditulis lam tu dengan alif kecil dekat atas ni kan. Alif kecil dekat atas tu. Okey, ini ayat tentang ayat berwuduk. Tetapi yang ini menceritakan tentang
tentang apa yang membatalkan wuduk. Au lamastumun nisa. Dia tak tulis lam alif, tetapi tulis lam dengan alif kecil di situ. Ada maksud dia daripada segi bahasa. Okey, kalau tengok di IG begini. Okey. Maksudnya adalah dia sebenarnya bila ditulis dengan alif kecil itu, dia boleh dalam setengah daripada qiraat dia boleh dibaca dengan au lamastumun nisa tanpa disebutkan alif kecil itu. Tapi macam yang kita nak bagi tahu, Al-Quran ini ditulis dengan rasam Uthmani. Rasam Uthmani dia mengambil berat tentang qiraat yang sahihah ni semua. Jadi bila au lamastumun nisa, dia boleh dibaca dengan au lamastumun nisa dalam qiraat yang lain. Qiraat Hamzah, qiraat Kisai, kalau saya tak salah. Yang mana tulisan tu nak meraihkan alif kecil itu boleh dibaca, alif kecil itu tak boleh dibaca. Tapi kalau ditulis dengan lam alif, dia seolah-olah mewajibkan untuk semua orang membaca lamastumun nisa, dan itu juga menyalahilah daripada segi maksud bahasa. Jadi apa maksud lamastumun nisa? Okey, dalam mazhab Syafi'i, ramai yang sedia maklum, even suami isteri sekalipun, jika bersentuhan je, macam tu je bersentuh, batal. Okay? Kerana pertama sekali kita nak tengok daripada sudut memahami bahasa Al-Quran itu sendiri. Okay, bila disebut dalam Al-Quran aula mastumun nisa, lamasa ni maksud dia sentuh lah. Overall maksud dia lams, maksud dia menyentuh. Saya rumuskan seperti berikut. Okay, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, dia berhujahkan kepada qiraat Hamzah dan Kisai yang membaca au lamastumun nisa. Lamasa tanpa panjang lam, lams maksud dia adalah total sentuh. Sentuh. Any kind of sentuhan. So itu membatalkan wuduk berdasarkan kepada qiraat tersebut. Kalau dibaca dengan au lamastumun nisa, yang kita baca qiraat Hafs daripada Asim, lamastumun nisa, dia membawa maksud sentuhan yang meluas. Tidak semesti sentuhan biasa. Boleh bermaksud sentuhan biasa, boleh jadi juga bermaksud sentuhan luar biasa. Apa maksud sentuhan luar biasa? Iaitu senang cerita hubungan intim ataupun jima' antara suami dan isteri. Itu juga sah daripada sudut bahasa. Itu juga sah. Jadi, macam mana nak tentukan sama ada yang membatalkan wuduk ini au lamastumun nisa, iaitu sentuhan umum yang boleh membawa maksud jima', ataupun au lamastumun nisa, sentuhan biasa. Jadi mereka pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumhur ulama daripada mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi, mereka melihat menyentuh suami dan isteri sekadar sentuhan biasa tidak membatalkan wuduk, berdasarkan kepada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW tersentuh isterinya dan tidak mengambil wuduk. Contoh, Nabi ada mencium isterinya sebelum baginda pergi ke masjid. Antaranya Nabi SAW dalam hadis Aisyah, bila dia bangun malam, dia menunaikan solat pada malam hari, tiba-tiba Aisyah bangun ni, dicari Nabi kat mana. Rumah dia kecil, so dia cari, dia cari-cari dengan tangan dia, tersentuh kaki Nabi SAW tengah solat. Dan Nabi tidak membatalkan solat dia untuk nak mengambil wuduk semula. Nabi teruskan solat dia seperti biasa. Dan itu menunjukkan bahawa sentuhan Aisyah tersebut yang normal itu tidak membatalkan wuduk. Maka jumhur berpandangan bahawa yang membatalkan wuduk itu adalah jima', iaitu antara suami dan isteri, hubungan antara suami dan isteri. Itulah yang dimaksudkan oleh qiraat au lamastumun nisa. Jadi dia mentafsir hadis, dia mengambil hadis itu mentafsirkan ayat Al-Quran tadi. Kalaulah dia bermaksud sentuhan biasa, nescaya Nabi SAW akan membatalkan salat dia ketika Aisyah radhiyallahu anha tersentuh dengan Nabi. Sedangkan itu adalah waktu yang daruri untuk diturunkan masa tu penurunan hukum hakam semua. Kemudian bila Imam Syafi'i pula, adakah dia tidak melihat hadis ini? Sudah tentu Imam Syafi'i juga alert dengan hadis ini. Cuma bila dia beranggapan bahawa qiraat yang au lamastumun nisa itu adalah qiraat yang sahih, maka tak bolehlah kita nak tolak qiraat ni sembrono.
Jadi antara Al-Quran, maksud Al-Quran, dalalatul Quran dengan hadis itu, mana lebih tinggi? Jadi Imam Syafi'i melihat Al-Quran itu lebih tinggi. Maka perlu ditakwilkan hadis itu supaya serasi dengan maksud di dalam Al-Quran. Jadi dia nak bagi tahu bahawa qiraat la mastumun nisa tu umum. Dia boleh membawa jima', boleh membawa sentuhan biasa. Tetapi qiraat Hamzah dan Kisai au lamastumun nisa itu menspesifikkan maksud umum daripada sentuhan itu yang membawa maksud sentuhan biasa. Sentuhan biasa. Jadi hadis Nabi tadi, Aisyah tadi tu nak letak mana? Jadi dia kata kita kena takwil lah, sebab kita tak boleh menjadikan hadis ini bercanggah dengan Al-Quran. Maka dia kata sentuhan itu, ada ke barangkalian Aisyah menyentuh Nabi SAW itu ada lapik, mungkin tidak sentuh direct kulit, mungkin sentuh di sebalik selimut, mungkin tersentuh di luar pakaian. Itu takwilan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihim. Jadi kalau kita tengok ini semua, kita akan menghormati pandangan-pandangan fuqaha di dalam membahaskan khilaf ulama ini. Dan kita tak akan mula mencerca bila orang tu berkhilaf di dalam sudut fiqah ini, sebab kita nak faham. Kalau kita kena faham je kenapa ulama berkhilaf. Jadi boleh jadi disebabkan faktor bahasa. Faktor bahasa. Kan? Dalam Al-Quran bila Allah kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okay? So dalam maksud daripada Al-Quran bila Allah suruh kita menyapu kepala kita kan dalam mengambil wuduk. Dalam mazhab Syafi'i, sentuhan sebahagian itu dalam membasuh kepala sudah memadai. Tetapi dalam mazhab Hambali umpamanya kena basuh keseluruhan kepala. Itu adalah juga berpunca daripada khilaf bahasa. Sebab nanti dia adalah detail membahaskan bahawa membasuh kepala itu atau menyapu kepala itu cukup boleh mencapai maksud sapuan walaupun dengan sapuan sebahagian kepala. Daripada sudut bahasa, walaupun daripada sudut sunnah itu sendiri, Nabi SAW menyapu keseluruhan kepala baginda. Jadi sebab itulah para ulama berkhilaf di dalam perkara tersebut. So kita jangan rasa macam pelik-pelik, dan kalau kita mendalami fiqah ni kita akan menemui banyaklah perbezaan itu dan disebabkan oleh bahasa. So bahasa Al-Quran ni sebenarnya sangat-sangat indah. Bila Allah cerita contohnya wanita iddah dia apa thalathata quru' ni boleh masuk dia dari segi bahasa sahih. Kita nak kata tempoh dia dah 3 bulan bersuci, boleh jadi juga quru' ni juga maksud dia 3 kali haid, walaupun 2 tempoh yang berlainan, tetapi dua-dua itu sah daripada sudut bahasanya. Itu bahasa kayanya Al-Quran. Allah nak memberikan ruang kepada kita ini berkhilaf daripada sudut-sudut begini sebenarnya sebagai satu rahmat kepada kita, bukan untuk dijadikan medan kita bertelingkah, kita bermusuhan dalam perkara-perkara sebegini. Baik, tapi apa talbisu iblis terhadap orang yang rajin belajar bahasa Arab ataupun ahli bahasa? Talbisu iblis ni dia akan membuatkan seorang penuntut bahasa Arab ni dia akan jadi terlampau obses di dalam bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah wasilah untuk nak mencapai ghayah ataupun objektif kita belajar bahasa Arab ni. Untuk apa? Untuk nak kita mendalami bahasa Al-Quran, nak mendalami sunnah Nabi, nak mendalami ilmu-ilmu Islam. Itu dia punya kemuncak ni, objektif kita belajar bahasa Arab. Jadi jangan sampai ke tahap kita terlampau menyibukkan diri dalam bahasa Arab. Tak apalah kalau orang tu nak specialist, nak takhasus dia mendalami bahasa, nak jadi pakar bahasa, it's okay, it's different thing. Tapi kalau kita bukanlah orang yang specialize dalam bahasa Arab, tapi kita terlampau untuk nak fokuskan sampai belajar bahasa Arab ni pun, dia ada khilaf. Khilaf Basriyun, orang Kufah macam mana, orang Basrah macam mana pandangan bahasa dia, dan sampai kita duk tenggelam dalam perbahasan-perbahasan tersebut, dan kita mengabaikan masa kita yang lebih penting untuk kita mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu As-Sunnah. So itu dijadikan sebagai ujian. Tapi tak dinafikan belajar bahasa Arab ni penting.
Kita kena belajar, tetapi dengan kadar apa yang kita boleh gunakan di dalam ilmu-ilmu yang memberikan kita manfaat, insya-Allah. Jangan terlampau kita hanyut dalam perbahasan bahasa sampai kita mengabaikan apa yang lebih penting. Kita hafal syair macam-macam, tetapi Al-Quran kita tak nak hafal. Dan kita duk mendalami khilaf-khilaf dari sudut bahasa, tetapi dalam aspek yang lebih penting seperti akidah ataupun fiqh itu kita tidak ambil peduli. So itu antara talbisu iblis terhadap ahli bahasa. Kemudian antara hasutan iblis juga ataupun bisikan halus iblis terhadap orang yang mendalami bahasa Arab ini, iaitu dijangkiti penyakit kesombongan. Penyakit kesombongan ni macam mana? Maksudnya orang yang belajar bahasa ni, especially lah saya nak cerita ni pada masyarakat Melayu. Kenapa? Sebab kita selalu dapati orang Melayu ni dia suka remeh-remehkan orang lain, bahasa orang lain. Jadi macam baru-baru ni kan viral pasal orang kritik ada cikgu bahasa Inggeris tersalah sebut, tersasul, tersilap. Biasalah, bahasa bukan bahasa ibunda kita kan. Itu tak memalukan pun kalau kita tak menyebut dengan baik. Yang malu kalau kita tak boleh membaca Al-Quran dengan baik. Itu sepatutnya. Jadi jangan nak perlu lebih-lebih. Dan orang yang belajar bahasa ni lagilah kadang-kadang dia takut lah. Ni bukan semesti pada orang yang pakar bahasa, tapi orang yang minat nak belajar bahasa ni, dia mudah untuk nak remehkan orang lain. Bila orang tu baca salah, dia tibai. Orang tu ni sikit, dia mula pertikai, dia kritik lagi-lagi. Bahasa Arab ni bukan mudah kan. Ada barisnya, ada tasriful kalimat, maksudnya kalimat-kalimat yang boleh berubah kan. Nasara, nasaru, nasarun, macam tu lah. Yansuru, tansuru, yansurna, unsur dan sebagainya. Kalimah tu daripada satu word dia boleh berubah-ubah. Jadi sometimes kita tersilap, kita tersasul, bukan bahasa ibunda kita. Even orang Arab sendiri pun banyak tersilap dalam orang panggil lahan dalam bahasa Arab ni. Boleh tergelincir sikit dalam bertutur ataupun bercakap dalam bahasa Arab. Jadi jangan kita mudah untuk nak remehkan. Support orang yang tengah belajar bahasa, tak kiralah bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke whatever bahasa, kita support. Jangan dia tersalah tu kita gelakkan, kita macam duk lemahkan semangat dia. Kalau nak tegur tu, tegurlah dengan kadar yang boleh berikan semangat, bukan teguran yang macam kita asyik duk condemn, nak cari kesalahan seseorang tu. Tak, kita bantulah kritikan yang membina, ataupun kita support sama-sama. Kalau orang tu asyik-asyik kena tibai je, lama-lama dia pun malas kan. Sifat manusia, dia tak mau, dia tak gemar lah asyik orang nampak kelemahan dia. Jadi kita kena cuba untuk bersikap terbuka, support sahabat-sahabat kita yang belajar bahasa. Salah pun tak apa, kalau kita nak tegur pun dengan cara yang terhormat. Itu antara talbisu iblis yang kita perlu berhati-hati. Okay. Di samping apa yang kita dah alang-alang kita dah masuk kepada perbahasan ini, saya nak kongsikan sikit tentang tips kita belajar bahasa Arab. Mungkin sebahagian daripada sahabat-sahabat kat sini ada yang sedang mempelajari bahasa Arab, ada yang berminat untuk nak mempelajari bahasa Arab. Ahlan wa sahlan, semua digalakkan untuk nak mendalami bahasa Al-Quran ni. Sepatutnya inilah bahasa yang perlu menjadi keutamaan kita. Tetapi masyarakat kita sekarang ni lebih mengutamakan bahasa lain selain daripada bahasa Al-Quran itu sendiri. Bukan menjadi satu kesalahan. Digalakkan untuk nak kita mendalami bahasa-bahasa penting dunia ni. Nak belajar bahasa Inggerisnya, bahasa Sepanyol, bahasa Jepunnya, semua boleh. Bahasa Cina, semua sangat-sangat bagus. Kita galakkan. Tetapi jangan tinggalkan bahasa Arab tu di belakang. Ramai orang dia mula berminat ataupun dia datang kesedaran untuk nak belajar bahasa Arab ni bila dia dah dewasa ataupun dah agak veteran sikit. Sebab masa itulah dia nak cuba untuk nak mendalami Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran, untuk nak nak tahu tentang keindahan bahasa-bahasa Al-Quran. Tetapi ialah bila kita dah semakin tua, bukan mudah sebenarnya untuk nak kita belajar bahasa. Itu saya faham. Bila kita semakin tua, lidah kita semakin keras,
And of course pick up kita mungkin akan semakin berkurangan. Jadi lagi mengambil masa kalau kita nak belajar bahasa itu sendiri. Anak-anak kita pula masa kecil-kecil, kita huruf yang pertama kita dah ajar bahasa Inggeris dulu, Rumi dulu. Saya ingat dulu ayah saya, dia bila nak didik saya dulu, dia kata apa-apa pun anak-anak kita ni kena belajar dulu membaca Al-Quran sebelum dia boleh belajar membaca buku. Sebelum dia belajar huruf A, B, C itu, dia kena belajar dulu alif, ba, ta. Tak apa, sebab apa-apa pun anak-anak kita ni akan belajar juga membaca di sekolah-sekolah, di tempat-tempat pengajian mereka. Tetapi nak mengajar anak-anak kita membaca Al-Quran ni sekarang bukan mudah. Kita lah yang akan mendidik anak-anak kita, kan? Nak hantar sekolah-sekolah luar mengaji Quran pun lambat. Even sekolah-sekolah pun kalau kita tengok kebanyakannya umur 7 tahun tu baru nak belajar Iqra 1, baru nak belajar mengenal huruf. Dah agak lambat lah consider. Kata ayah saya, dia kata seawal anak-anak dah boleh mengenal, dah boleh bercakap, menyebut, seawal tu kita dah boleh terapkan anak-anak kita untuk nak memahami, belajar huruf-huruf Al-Quran, baca. Sebab tu kami dulu daripada umur 2 tahun kami telah diajar lah huruf-huruf Al-Quran, diajar membaca sampai umur 4 tahun. Kata mak saya kami alhamdulillah khatam Al-Quran. Walaupun bukanlah kata bacaan tu tepat lah, masuk umur 4 tahun tu ada baca kadang-kadang langgar sikit atas panjang pendek sebutan makhraj tu, biasalah ada salah silapnya, tetapi boleh habis membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran pada usia kami 4 tahun. Itu apa yang mak saya ceritakan, dan saya ingat lagi lah dulu-dulu kan, mak daripada seawal umur 2 tahun tu dia dah mula tunjukkan, dia tulis. Di zaman dulu mungkin tak banyak nak tulis flash card huruf-huruf ni. Dia tulis huruf, okay, ni apa, buat gigih. Dan itulah, kata alhamdulillah lah, kami telah didedahkan dengan bahasa Al-Quran tu seawal. Jadi bila kami masuk sekolah lepas tu, sekolah biasa pun jadi rasa macam mudah, sebab dah mula hafal surah-surah pendek, dah boleh baca dengan mudah. Orang lain tengah baca Iqra, kita dah boleh baca Quran. Itu should be lah, bagi saya, itu satu tindakan yang tepat. Kita mendahulukan bahasa Al-Quran ini kepada anak-anak kita sebelum daripada apa-apa yang lain. Kesal lah kalau kata anak kita bijak pandai, anak kita boleh jadi pelajar yang cemerlang daripada bidang-bidang akademik, sains dan sebagainya, tetapi Al-Quran tak boleh baca. Kat mana salahnya? Salahnya pada ibu bapa lah. Sebab ibu bapa lah yang Nabi SAW kata akan mencorakkan anak-anak. Kita nak corakkan anak-anak kita ke arah Islamik, ataupun kita nak mencorakkan anak-anak kita ke arah yang tidak Islamik, is up to us. Kitalah yang memegang amanah tersebut. Anak-anak kita akan membesar dengan acuan kita. Bila mereka sudah sampai ke age belasan tahun, mereka dah boleh buat decision sendiri, mereka dah ada kecenderungan sendiri, masa tu susahlah kita nak didik. Masa tu hanya Allah lah yang boleh membuka hati mereka. Moga-moga mereka akan mendapat hidayah Allah. Apapun bila kita dah nak belajar bahasa Arab ini, tak kira apa usia sekalipun, kita kena sedar bahasa ini tidak mudah untuk kita kuasai dalam suasana yang tak berapa ada lah suasana bahasa Arab. Kalau di Malaysia ni, kita lebih kepada suasana kita bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris ni biasanya kita akan mudah pick up. Buka TV dengar English, kemana-mana pun kita dengar English. Jadi mudah untuk nak kita, bahasa yang kita selalu gunakan. Tapi bahasa Arab ni bahasa yang tak selalu digunakan. Bukan tak guna ya sebenarnya. Kita solat 5 kali sehari tu kita guna bahasa Arab tu. At least kalau tak faham Al-Fatihah, tak faham surah-surah yang kita baca tu, something wrong. Kita pergi ke masjid-masjid, dengar imam baca pun kita tak faham. Ya, maksudnya bahasa Arab tu digunakan. Bukan hanya bahasa Inggeris saja digunakan. Cuma kita rasa benda tu tak penting, kita tak mau cuba nak faham.
Jadi tapi suasana kita ni suasana yang susah, bukan mudah. Kita suasana lah, masyarakat kita ni lil asaf syadid sangat dikesali jenis yang malu ataupun jenis yang suka condemn. Tengok je lah apa isu kan. Macam contoh kita tengok kerajaan nak buka sekolah pun orang bising, nak tutup sekolah pun orang bising, nak PKP pun orang bising, tak PKP pun orang bising. Semualah orang kita condemn. Macam tak boleh nak buat apa. Macam tu lah. Orang nak belajar cakap bahasa Arab, silap pun orang komen, tak silap pun orang hentam. Kalau tak silap orang kata, dia ni nak tunjuk pandai ni poyo ni. Kalau tersilap adalah cakap pun tak betul, ada hati dah. Semua jadi tak kena kan. Kita tak mau ada sifat-sifat macam tu. Bahasa Arab ni perlu seperti bahasa lain. Kita perlukan kepada praktis. Bila kita perlu pada praktis, we have to adalah friends untuk nak kita bertutur. Bila tak ada friend tu yang susah sikit tu. Bukan mudah. Dan saya dulu ingat masa saya pergi belajar, saya belajar ke Universiti Islam Madinah tahun pertama. Sama juga, saya bukan orang yang pandai bahasa Arab. Saya sikit-sikit tu anak hantar tu boleh lah. Tapi tak faham, saya tak hebat bahasa Arab dulu. Saya kena masuk pusat bahasa dulu. Tapi bila masuk pusat bahasa tu, saya pun takut. Sebab dalam pusat bahasa tu kita ada macam-macam kawan daripada pelbagai negara. Saya tengok satu masa saya awal-awal tu kan, ada seorang kawan ni daripada Azerbaijan. Kan muka macam Mak Saleh, putih, tapi dia cakap Arab terror. Saya kata, Masya Allah, macam mana dia ni boleh bercakap fasih muka macam Mak Saleh. Lalah saya pun tanya dia, dulu dia pernah belajar bahasa Arab ke? Dia kata tak pernah. Dia kosong dulu, tapi dia masuk pusat bahasa ni baru dia pandai. So saya pun cakap lah, berapa lama dia ambil masa untuk nak pandai cakap macam ni. Dia kata 6 bulan ambil masa. So saya kata, wow, 6 bulan? 6 bulan ni terlalu cepat. Boleh ke saya nak mahir dalam masa 6 bulan? Jadi saya masa awal-awal tu diam je. Sampailah Alhamdulillah, Allah bagi saya rezeki kawan-kawan daripada negara-negara luar. Saya banyak kawan-kawan daripada negara luar. Dan antara kawan pertama yang saya kawan di sana adalah seorang sahabat saya daripada Dagestan. Ghazi Nurmagomedov nama dia. Dia memang satu kampung lah dengan Khabib Nurmagomedov yang lawan UFC tu. Memang dia kenal lah, memang dia jumpa. So Ghazi Nurmagomedov ni, dia Masya Allah, dia adalah, saya kata, kawan saya yang saya tengok seorang yang sangat talented dalam bahasa. Dia orang Dagestan, Rusia, tapi dia cepat belajar bahasa. Dia terror bahasa. Even sepanjang kami kawan, dia tanya-tanya saya bahasa Melayu, saya ajar dia bahasa Melayu, dia pick up dengan kadar apa yang saya ajar tu, sampai ke sekarang dia masih ingat lagi. Jadi saat saya kenal dengan dia tu, masa tu kami sekelas lah, atau di kelas sebelah. Maksud saya nampak masa tu dia berdiri seorang-seorang dekat pintu. Dia tinggi dalam 183 cm macam tu. Saya pun tegur dia lah. Masa tu kita tak tahu, dia tak pandai bahasa Inggeris, saya pun bukan pandai bahasa Inggeris. Jadi tak ada cara lain melainkan terpaksa untuk nak bercakap bahasa Arab. Saya cuba tegur dia sikit-sikit. Dia pun macam try tu bercakap. Yalah, awal-awal biasalah kita nak tanya dia daripada mana. Lepas tu saya macam cakap kat dia, kalau nak cakap dalam bahasa Rusia ni, apa khabar, apa ya, sebab sajalah nak jadikan modal sembang kan. Dia pun cakap Idi Nahui. Saya pun Idi Nahui. Lepas tu nampaklah ada seorang kawan daripada Russia tu lalu. Saya pun cakap kat dia, nak tanya dia apa khabar. Saya cakap lah Idi Nahui. Sekali dia pandang saya macam tu. Saya pun Afzal. Rupa-rupanya dia ajar saya kalimah yang tak elok, kalimah yang mencarut kan. Saya mana tahu. Sekali orang Russia tu dah macam merah muka dia kan. Idi Nahui ni kalimah yang antara yang very rude lah.
Saya pun alamak, sorry. Kita pun macam nak cakap apa, tak tahu nak cakap apa. Tapi dia faham lah, okey lah. Dia tahu lah, walaupun orang Russia ni bahaya sikit. Yang main-main ni bukannya kisah kita ni apa pun, kadang-kadang dia tibai dulu nanti. So dari situlah saya berkenalan dengan dia. Lepas tu dia gelakkan saya. Lepas tu saya baik dengan dia. Daripada situ saya mula start berkawan dengan orang luar untuk nak faham bahasa. Dan Alhamdulillah juga pada masa yang sama Allah kurniakan saya sahabat daripada Madinah sendiri yang saya sampai sekarang saya baik dengan dia orang, Basim As-Sayyid. Saya ni tak ramai kawan dulu, tapi bila saya bersahabat tu, saya jaga sahabat-sahabat saya hargai. Saya akan jaga, insya-Allah, cuba sampai mati. Dan sampai sekarang saya masih berhubung dengan diorang, masih baik. Dan ada peluang, saya plan insya-Allah kalau ada peluang untuk nak visit Basim dekat Madinah, untuk nak visit Ghazi insya-Allah dekat kampung halaman di Dagestan. InsyaAllah itu apa yang kita nak buat. Sebab persahabatan al-ukhuwah fillah, ukhuwah yang dibina di atas dasar keimanan ni, something yang really expensive, yang jangan kita ambil mudah. Persaudaraan ukhuwah ni sometimes it's very valuable. Ya Allah, dalam agama Islam pun melihat ukhuwah itu boleh lebih tinggi daripada nasab, dengan syarat iman itu. Kalau ukhuwah yang ada atas dasar nasab keturunan itu, blood tu tak ada atas dasar iman, dia tidak lebih bernilai daripada ukhuwah fillah yang dibina di atas dasar keimanan kepada Allah. Jadi daripada situ saya mula belajar slow. Alhamdulillah. Basim dulu dia very supportive. Dia bawa saya pergi rumah dia, pergi kedai lah, pergi mana-mana. Walaupun saya masa tu banyak diam je. Tapi ingat, jangan kita sekali letakkan dalam diri kita ni perasaan yang malu, takut nak buat salah. Itu banyak ada pada masyarakat Melayu kita. Takut buat salah, takut orang gelakkan. Alhamdulillah lah, antara salah satu karakter saya Allah bagi, saya tak kisah. Orang gelak, orang hentam, orang cakap apa, saya tak kisah. Yang penting aku berjaya, aku dapat apa yang aku cari. Iaitu Alhamdulillah sikap tu dah membuatkan saya I don't care apa yang orang cakap. Saya bila dulu banyak kawan dengan kawan-kawan luar ni, adalah mulut-mulut orang Melayu kan, kalau tak bergosip, tak membawang tu bukan orang Melayu lah. Jadi sampai kadang-kadang saya tahulah mereka kadang-kadang macam kutuk kata, Kak Milin ni macam sombong dengan orang luar je dia nak kawan. Bukan sebab kita nak kawan dengan orang luar, tapi dah Allah kurniakan kita sahabat kebetulan daripada negara-negara luar, yang very supportive kita, yang membantu kita, yang kita enjoy together bersama. Sampai saya pergi haji dengan mereka ni semua. Setiap kali haji saya ni banyak dengan sahabat-sahabat. Saya pernah pergi dengan kawan Rusia saya, naik lori kat belakang kena kejar polis lah, macam-macam lah, accident dan sebagainya. Saya kemudian pergi dengan Basim, kita naik apa daripada kemah lah, tumpang van yang ada kemah, macam-macam lah kenangan. Saya seronok dapat experience dengan sahabat luar macam tu. So bukan sebab bangsa ataupun apa, tak, tapi Allah kurniakan, tak kira lah bangsa apa, statusnya, kaya miskin ke, itu is very subjective. Yang penting kita ikhlas dalam persahabatan kita. So daripada situ saya mula belajar. Basim dulu pun dia support, dia kata apa kalimah yang saya tak tahu ni, tulis vocab tu, letak nota tu dalam poket. Dan sampai sekarang saya ada simpan lagi nota-nota tu, kenangan. Kalau saya tengok belasan tahun yang lepas, almost 20 years before kan, dah 17-18 tahun lepas lah benda ni, tahun 2003. Dan saya tulis dan belajar sikit-sikit situ. Alhamdulillah, actually in 6 months, apa yang saya tak percaya dulu boleh berlaku, Alhamdulillah Allah bagi benda tu terjadi pada diri saya. Saya dapat lah 6 bulan tu boleh bercakap lah dengan not quite good, not so bad lah, sebab kita bergaul dengan dia. So kita perlukan suasana itu untuk nak push diri kita. Bezanya adalah sebab kita jarang push diri kita. Kita perlukan kepada suasana yang boleh push diri kita. Bukan tak boleh orang yang belajar dekat Malaysia ni untuk nak kuasai bahasa Arab dengan baik. Saya pernah jumpa, kalau sahabat pernah kenal Ustaz Ashafizul, macam nak sebut nama dia, Ashafizul atau Ashafizul.
dia belajar dekat UiA, tapi disebabkan dia berkawan ramai dengan kawan-kawan Arab muallat daripada Mekah ni semua, dia Masya Allah sangat-sangat fasih. Boleh cakap tu bunyi slang Mekah dah. Kan? Sampai kadang-kadang kita ingat dia pun kelahiran daripada Mekah. Dia punya fasih dia. Bukan masalah kita belajar dekat luar ataupun dalam. Tetapi sejauh mana kita push diri kita, sejauh mana kita ada that kind of passion untuk nak belajar bahasa Arab itu. Dan saya faham. Saya pun tengok ayah saya, subhanallah, ayah saya ni pun orang yang sangat-sangat gigih lah dalam nak belajar bahasa Arab. Sampai dia dulu pernah cuba untuk nak pergi ke Riyadh, ambil kursus pengajian bahasa. Sampai ke sekarang dia ikut lagi kelas-kelas bahasa Arab. Untuk niat dia satu je, dia nak cuba baca Quran dan dia boleh faham better, ada better understanding. Bila dia membaca Al-Quran, boleh rasa feel bahasa Al-Quran itu. Tapi saya tahu bukan mudah dengan usia-usia yang dah 60 lebih, 65 tahun, nak faham belajar bahasa. Lagi tak ada partner nak bercakap. Saya pula bukanlah lah, family sendiri, ayah sendiri payah kita nak ngajar bahasa kan. Tapi kita support lah apa yang boleh. Tapi it's not easy. Tapi saya hargai sangat tengok usaha-usaha sahabat kita yang berusaha gigih nak mempelajari bahasa Arab sikit sebanyak. Tak apa, takes time. Ini bahasa yang indah, bukan bahasa yang mudah. Bahasa yang perlukan time untuk nak kita kuasai dia. Kemudian antara yang kita boleh nak belajar untuk usia-usia, kalau orang tu belajar dia untuk nak faham Al-Quran, belajarlah bahasa Arab belajar bahasa Arab through Al-Quran. Contohnya, kita familiar dengan perkataan-perkataan yang selalu berulang dalam Al-Quran. Dalam Quran selalu berulang, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhan nas. So kita pun tengok, oh ya ni selalunya maksud dia wahai. Ayyuhan nas, wahai manusia. Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Lama-lama kita boleh tangkap amanu, orang beriman. Alladzi, yang. So daripada situ kita belajar, sebab bahasa-bahasa tu selalu berulang. Fi, di, wa, dan, ulaika, mereka. Lama-lama kita pun boleh faham Al-Quran tu sikit sebanyak. So bila kita baca Al-Quran, kita tengok terjemahan, kita baca, kita faham terjemahan tu, kita compare word by word, verse per verse, dan insya-Allah di situ kita akan mula boleh nak faham sikit sebanyak Al-Quran. Dan give time, jangan tergesa-gesa. Ilmu ini tidak datang dengan masa yang cepat. Bahasa ini something yang macam saya sendirilah, personally, macam saya, Alhamdulillah, saya merasakan Allah bagi kelebihan pada saya untuk belajar bahasa dengan cepat. Tapi satu masalahnya, saya biasanya orang sentimental ni. Orang sentimental ni dia pentingkan suasana kan. So kalau suasana tu ada membantu, saya akan cepat belajar. Contoh, kalau kita belajar bahasa Arab tu, duduk dekat negara Arab, sekejap saya akan rasa cepat belajar. Kalau saya nak belajar bahasa Inggeris tu, duduk di suasana orang Inggeris yang cakap bahasa Inggeris, saya cepat akan pick up. Tapi bila tak ada suasana tu, Allah, rasa macam slow lah, lambat lah. Tapi insya-Allah, saya mungkin dulu taklah berapa pandai bahasa Inggeris, tapi insya-Allah one day ada peluang, ada rezeki, saya akan cuba untuk nak spend few month, kalau dapat, pergi ke negara-negara yang bertutur dalam bahasa Inggeris. Kalau ada some classes yang buatkan saya boleh pandai, saya akan cuba lagi, sebab saya tahu itu satu benda yang saya dulu menyesal tak belajar sungguh-sungguh kan. Tapi insya-Allah it's never too late, dan saya percaya insya-Allah kita boleh buat. Dan kalau bahasa Al-Quran kita sikit sebanyak boleh dapat, insya-Allah bahasa-bahasa lain pun boleh kalau kita nak. Dan it's very good untuk nak menguasai pelbagai bahasa. Itu kelebihan. Okay, right. Kemudian talbisu iblis Okay.
Kalau kita tengok ada pelbagai soalan, kalau ada berbagai soalan dalam masa ni saya cuba jawab. Okay, ada yang tanya di IG, saya belajar bahasa Arab masa tingkatan 1 dan 2. Alhamdulillah, bahasa yang senang dan mudah tangkap. Okay. Alhamdulillah kalau kita rasakan itu bahasa yang mudah tangkap. Tapi bahasa Arab ni semakin dalam kita belajar, dia akan semakin rumit sebenarnya. Semakin banyak wording dia, semakin macam-macam. Nanti kita akan berenang dengan lautan bahasa Arab itu. Tapi Alhamdulillah kalau kita ada orang dia mudah tangkap bahasa Inggeris, bahasa Arab, jadi dia mudah nak mempelajari bahasa Arab. Saya percaya dekat kawan-kawan sahabat kita ni pun ramai yang nak belajar bahasa Arab, yang ikut belajar bahasa Arab. Kalau ada kemusykilan, ada apa-apa yang nak ditanyakan, boleh. InsyaAllah kita akan cuba untuk nak sama-sama kita ni. Okay. Sebelum tu kita cuba akan sambung lagi talbisu iblis yang seterusnya. Kita tak sentuh tentang talbisu iblis terhadap para penyair, sebab kita ni tak ada siapa pun penyair kan. Penyair ni dia lebih kepada orang-orang Arab, especially pada zaman itu. Okay, ada orang tanya dekat soalan, ada orang tanya daripada IG, dia kata, Ustaz, adakah makanan boleh mempengaruhi ingatan? Okay, saya jawab, ya, makanan boleh mempengaruhi ingatan, tetapi atas dua faktor lah. Faktor yang pertama adalah makanan kesihatan. Makanan kesihatan. Makanan kesihatan ni maksudnya ada makanan-makanan scientifically dia memberikan kesan yang positif kepada hafalan kita. Contohnya makanan yang ada content of omega 3, DHA yang tinggi, makan mata, ikan salmon is very good, ataupun anything of that, itu antara makanan yang secara scientifically memberikan impact yang positif kepada otak kita, insya-Allah. Yang kedua, makanan yang halal. Yang ini antara apa yang kita nak bincangkan. Sama orang dia kata, Ustaz, boleh ke saya, kalau betul ke kata kalau makan kepala ikan hafalan kita jadi benar? Ini kita selalu dengar. Saya pun dulu selalu dengar kan. Tapi nak ditakdirkan, saya ni favourite lah pula kepala-kepala ikan. Sampai pernah kalau kata ada kepala ikan tu, saya makan dengan mak mertua. Mak mertua ni pun suka makan, tapi ditinggalkan kepala tu las-las. Biasalah, yang las-las dia baru nak makan yang sedap. Saya ingat dia tak makan. Saya pula tak bertanya, terus pergi ambil, mak tak makan kepala so, terus ambil kepala tu, saya terus makan. So mak mentua tu macam dia tercengang, mak simpan tu nak makan last. Lepas tu saya pun gelak lah, kata, siapa suruh simpan lah, ingat tak makan. Saya suka makan. Dia orang kata benak, Alhamdulillah saya tak rasa benak lah makan kepala ikan tu. Kepala ikan tu bagus kot, sedap kot. Kalau kena ikannya mungkin banyak DHA, omega 3. Cuma mungkinlah budaya-budaya Melayu ni kadang-kadang dia create that story untuk dia nak maksudkan daripada sudut contohnya adab. Takkanlah kepala tu dah tinggal ujung-ujung, kita pun nak makan yang tu. Mungkin orang Melayu tengok macam tu. So dia katalah siapa makan ni benak. Dulu kan orang kata kalau duduk atas bantal bisul buntut kan. Padahal mana ada duduk atas bantal bisul. Tapi dia nak sampaikan daripada sudut, mungkin dari sudut kesopanan bahasa Melayu, bantal ni buat baring, letak kepala, jangan letak buntut, duduk kat situ. Itu maksud dia. Tapi dia pergi create fadilat yang tidak sahih. Macam masyarakat kita lah duk create fadilat, buat amalan itu ini yang mana tak sahih, begitulah. Niat dia nak suruh ngaji Quran, tapi dia pergi create amalan yang tak sahih. Tak kena lah macam tu. Macam dulu orang kata apa, orang perempuan kalau duduk tepi tangga tak kahwin, dia punya point dia bukan nak, dia point dia sebenarnya nak bagi tahu mungkin dulu tak manis lah orang perempuan duk
macam lepak-lepak macam tu dekat depan rumah. So dia katalah kalau duduk macam tu tak dapat jodoh nanti. Jodoh ini semua Allah dah tentukan. Tapi orang yang duduk tepi tangga, orang yang duduk tepi jalan, semua orang, insya-Allah kalau Allah dah bagi jodoh tu, adalah tu. So pokoknya makanan ni apa yang halal dan tayyib. Itu je dalam Al-Quran. Allah kata ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada makanan-makanan halal yang baik yang telah direzekikan kepada kamu. So yang halal tu of course yang kita tahu yang halal lah. Yang keduanya yang tayyib. Tayyib ni maksudnya yang sehat. Janganlah makan makanan yang memberi kamu kemudaratan kepada kesihatan. This benda yang kita kena discover from scientifically punya aspect. So makanan yang tak elok untuk kesihatan kita, ingatan kita, tak payah makan. Yang elok makannya, bukannya kata ada makanan so, cuma perhatikanlah benda yang syubhah ke, benda-benda ni semua benda-benda yang kita kena just perhatikan. Tapi kalau tak, makannya apa yang baik makan. Saya suka kambing, makannya lah kambing, asalkan halal lah. So kambing ni semua macam tayyib je, masak pun sedap, rebus sedap, panggang sedap, bakar pun sedap, semua jadi tayyib asal halal. Okey. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, adakah betulkah bahasa syurga adalah bahasa Arab? Sebenarnya ada orang nukilkan hadis yang mengatakan bahasa syurga adalah bahasa Arab, tetapi actually there is no hadis yang sahih yang meriwayatkan bahasa syurga itu adalah bahasa Arab, ataupun bahasa Arab merupakan pertuturan bahasa ahli syurga. Dalam konteks hadis, berbagai hadis yang dipalsukan untuk nak menunjukkan kelebihan bahasa-bahasa tertentu yang tidak sahih. Umpamanya ada hadis palsu kata Allah ni bila dia redha, dia akan bercakap dalam bahasa Arab. Kalau dia murka, dia akan cakap dalam bahasa Parsi. Ada juga riwayat palsu yang lain kata Allah paling murka, paling benci bahasa Bukhari lah, bahasa macam-macam. Ini semua bahasa hadis yang dicipta oleh pemalsu-pemalsu hadis untuk nak sebabkan mereka ini ada dasar asabiyah, ta'assub yang buta tuli kepada bahasa-bahasa. So dia pandai-pandai jadi create riwayat-riwayat yang tak sahih tu. Jadi bahasa Arab sebenarnya tak sahih lah daripada sudut itu. Tetapi kita tak menafikan bahawa bahasa Arab adalah bahasa yang paling afdal. Sekiranya ada bahasa di dunia ini yang digunakan di syurga nanti, maka aula lah, kita kata lebih aula lah bahasa Arab, sebab itu bahasa Al-Quran, itu bahasa Nabi kita, bahasa sunnah kita. Tapi kita tak tetapkan, wallahu ta'ala alam, kita tak boleh cakap bahasa apa sebab Allah tidak wahyukan kepada kita perkara tersebut. Dan kalau apa yang dinukilkan kepada kita itu bahasa perantara, bahasa Nabi kita SAW cakap dalam bahasa Arab, Allah menggunakan bahasa Arab kepada kita. Dan kita tak nafikan fadilat, kelebihan mempelajari bahasa Arab, tapi nak menetapkan dia adalah bahasa syurga, bahasa ahli neraka ke, itu Allah Ta'ala alam. Tak ada riwayat yang sahih menceritakan tentang perkara tersebut. Ustaz, boleh tak ulas tentang Nabi Adam sebagai khalifah pertama di bumi? Sebab dalam sains ada manusia yang hidup lebih lagi sebelum Nabi Adam. Itu kita ada sentuh. Kalau perasan kita punya kuliah hari Rabu, kisah-kisah para anbiya, itu slot yang pertama dulu atau kedua kita dah bincang ataupun kita dah sentuh sikit sebanyak tentang masa kita membicarakan tentang kisah Nabi Adam. Kita dah sekarang ni dah sampai kepada kisah Nabi Ayub Rabu yang lepas. Itu boleh ikutilah. Itu apa, kalau nak ulang tu panjang juga, kita nak sentuh bab tu. Senang ceritalah, tak apalah saya jawab sikit. Apa yang Allah cerita kepada kita, manusia pertama yang Allah cerita adalah Nabi Adam. Itu dia. Itu first sekali apa yang Allah sebut. So apa ilmu yang kita ada ini adalah Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah jadikan kepada kita. Sama ada sains itu sendiri ada kesilapan. Dia hanya sebagai satu teori yang tiba-tiba sabitkan ada orang lebih lama sebelum Nabi Adam. Itu semua teori. Yang mana even nak kata scientific pun is not really 100% true. Itu hanya anggaran, tiba-tiba nak reka. Even nak tentukan zaman Nabi Adam sampai ke sekarang pun, kita bukan, benda tu is not really diprove kan secara tepat.
Cuma jangan sampai ke tahap kita mengingkari Al-Quran disebabkan apa yang sains kata. Itu satu kesilapan juga, kan? Kalau ada sains yang selaras dengan Al-Quran, itu kita sokong. Tapi kalau kata sampai boleh nak mempertikaikan Al-Quran, maka ilmu Allah itu mengatasi ilmu manusia. Kemudian Al-Quran bila malaikat sebut dalam ayat ke-30, bila Allah nak cipta Nabi Adam, dia kata engkau akan ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah. Sebahagian mufassirin menyebut bahawa itu adalah merujuk kepada akan datang. Anggapan mereka manusia ini adalah makhluk Allah ataupun makhluk di bumi yang akan membuat kerosakan di bumi. Some beranggapan bahawa mungkin itu ada dengan peristiwa sebelum dia. Maksudnya ada makhluk sebelum Nabi Adam yang dulunya membuat kerosakan di bumi. Adakah dia jin? Adakah dia dinosaur? Adakah dia ada makhluk-makhluk lain? Adakah dia ada generasi lain yang telah pupus? Allah Ta'ala alam. Yang mana Allah tidak wahyukan kepada kita, dan dia tidak mendatangkan faedah kepada diri kita banyak untuk nak kita berteori-teori tentang perkara tersebut ataupun kita terlalu mendalami dalam perkara tersebut. Wallahu Ta'ala alam. Dia kata, Ustaz naik motor tadi tu kat kampung Ustaz. Ya, saya dengan ayah saya pergi solat Jumaat. Terima kasih semua. Saya insyaAllah sekadar itu sahaja pada malam ini. Saya akan pergi ke KL sebentar lagi untuk ada meeting dengan somebody. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu akan datang dalam 9.15 juga. Jadi setakat itu sahaja dulu kita pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi minggu